Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Okey, kali ini kita akan belajar tentang getah sintetik pelajar, iaitu standard kandungan 4.3 untuk bab 4 polimer. Okey, untuk standard pelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat yang pertama sekali menerangkan getah sintetik. Dan yang kedua, mewajarkan kegunaan getah asli dan juga getah sintetik. Untuk yang pertama sekali, kita perlu tahu apakah getah sintetik. Jadi, getah sintetik ni apa? Getah sintetik ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal ataupun kita kenali juga sebagai polimer elastomer. Okay, sebelum ni pelajar dah belajar tentang polimer. Iaitu getah sintetik ni merupakan sejenis polimer sintetik ataupun dalam kategori jenis polimer elastomer. Di mana pelajar dah belajar, elastomer ni adalah polimer yang bersifat kenyal. Kebanyakan getah sintetik dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Jadi kita ada beberapa contoh di sini untuk getah sintetik. Yang pertama, neoprena. Yang kedua, getah sirena butadiena, ini SPR yang digunakan untuk pembuatan tayar kenderaan. Dan contoh ketiga, kita ada getah silikon. Nanti cikgu akan terangkan lagi contoh lain untuk getah sintetik dan kegunaannya. Untuk ini pula adalah beberapa contoh barang harian yang digunakan dalam kehidupan seharian yang mempunyai kekenyalan yang tinggi. Contoh kita ada sarung tangan dan juga gelang getah. Untuk ciri-ciri getah sintetik, ada 6 di sini pelajar, 6 ciri. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa getah sintetik bersifat kenyal. Cirinya yang pertama adalah kenyal. Yang kedua, dia adalah penebat haba. Yang ketiga, tahan pengoksidaan atau tidak mudah teroksida. Yang keempat, tahan bahan kimia ataupun dia bersifat lengai, iaitu tidak bertindak balas secara kimia. Yang kelima, tahan haba. Tahan pada suhu yang tinggi. Dan untuk yang terakhir sekali, cirinya adalah sifat keras. Dia keras. Berikut pula adalah contoh-contoh getah sintetik dan kegunaannya. Tadi cikgu dah terangkan atau memberikan 3 contoh getah sintetik, iaitu neoprena, sirena butadiena dan getah silikon. Di sini ada tambahan lagi 2, iaitu tiokol dan getah nitril. Jadi untuk neoprena, ciri-cirinya adalah dia tahan haba yang tinggi pelajar. Untuk getah neoprena, iaitu getah sintetik neoprena, dia mempunyai ketahanan haba yang tinggi, dia tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar. Jadi ciri-ciri ini membolehkan neoprena digunakan untuk dibuat tali sawat, untuk membuat ataupun dalam penggunaan paip getah petrol untuk mengisi minyak petrol di stesen minyak dan juga untuk dibuat sarung tangan. Manakala untuk getah sirena butadiena iaitu SBR, ciri-ciri dia adalah dia tahan pelelasan. Pelelasan ni apa? Pelelasan ni adalah dia tahan geseran lah. Tahan geseran dan tahan haba yang tinggi. Jadi berdasarkan ciri inilah sirena butadiena ni banyak digunakan untuk pembuatan tayar kenderaan dan juga tapak kasut getah. Manakala untuk yang ketiga kita ada getah silikon. Cirinya adalah tahan suhu yang sangat tinggi dan bersifat lengai. Lengai di sini maksudnya adalah tidak bertindak balas secara kimia. Contoh kegunaan getah silikon ni untuk implan dalam perubatan dan juga kita jadikan ataupun untuk membuat alat-alat memasak seperti senduk ataupun sudik untuk memasak daripada getah silikon disebabkan oleh cirinya yang tahan kepada suhu yang sangat tinggi. Dan ada juga komponen otomotif yang menggunakan getah silikon dan digunakan juga untuk bahan kedap. Yang keempat, getah sintetik tiokol. Cirinya adalah dia tahan terhadap minyak dan pelarut. Jadi ciri ini membolehkan dia digunakan untuk bahan kedap. Dan akhir sekali kita ada getah nitril. Cirinya sama seperti getah sintetik tiokol tadi pelajar, iaitu tahan terhadap minyak dan pelarut dan digunakan untuk pembuatan sarung tangan. Seterusnya, apa kesan penggunaan getah terhadap alam sekitar?
Okay, jadi untuk industri getah sintetik, kita tahu bahawa getah sintetik banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan ia menghasilkan ketiga-tiga jenis sisa pelajar. Okay, iaitu sisa pepejal, sisa gas dan juga cecair dalam pelbagai tahap. Ketiga-tiga sisa ini menghasilkan punca pencemaran iaitu pencemaran air, udara dan juga tanah. Dan punca terbesar adalah melalui pelepasan berair ke dalam sumber air. Contohnya ke dalam sungai menyebabkan berlaku pencemaran air. Okay, manakala untuk penghasilan kepingan getah kering iaitu untuk pengeluaran getah RSS. RSS ni adalah rubber smoke sheet. Okay, untuk menghasilkan kepingan getah kering melalui asap dan juga ADS. Okay, iaitu air dried sheet. Okay, ini kedua-dua ini sebenarnya boleh menghasilkan pencemaran udara iaitu bau untuk RSS dan pencemaran air untuk penghasilan kepingan getah ADS. Dan proses pemvulkanan getah sintetik juga menghasilkan pencemaran udara. Kenapa? Kerana jelaga dihasilkan. Kita tahu bahawa jelaga ini merupakan zarah karbon yang menyumbang kepada perubahan iklim. Jadi sebabkan oleh jelaga ni dilepaskan ke atmosfera dan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Jadi bagaimana cara untuk kita mengurangkan penggunaan ataupun mengurangkan timbunan getah yang tidak digunakan seperti tayar kereta ni di tempat pelepasan sampah. Jadi caranya adalah kita boleh mengitar semula atau menggunakan semula tayar tersebut ataupun getah tersebut. Contoh di sini adalah yang pertama sekali membentuk semula bunga tayar atau menampal bunga tayar. Ataupun bolehlah mengitar semula tayar terpakai seperti dalam gambar ini menjadi meja dan menghasilkan lapisan getah bumbung kalis air. Jadi pelajar, kita dah tamat untuk standard pembelajaran 4.3 iaitu getah sintetik. Cuba jawab latihan modul soalan 12 muka surat 197. Ini adalah soalannya. Cuba jawab. Dan cuba juga jawab uji diri 4.3 iaitu soalan buku teks. Dan hantar kepada cikgu untuk penyemakan. Selamat menjawab. Berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.